Rumah Bujang Berserambi atau lebih dikenali sebagai Istana Tengku Nik dibina pada tahun 1888 Masihi semasa pemerintahan almarhum Sultan Zainal Abidin yang ketiga. Rumah ini pernah dijadikan tempat persinggahan sementara untuk King Ramavi, Raja Chulalongkorn, Raja Thailand dan pembesar-pembesarnya ketika melawat negeri Terengganu pada September 1888. Rumah ini mempunyai 3 ruang. Keleluasan rumah sebanyak 18.8 meter kali 10.9 meter. Jarak dari cucuk atap ke tanah 7.87 meter serta tingginya dari lantai ke tanah 2.12 meter. Dinding rumah dari jenis janda berhias. Rumah ini didiami oleh Cik Kalsum binti Haji Daud, iaitu salah seorang isteri almarhum Sultan Zainal Abidin yang ketiga. Rumah ini kemudiannya dimiliki oleh Tengku Ngah Haji dan Tengku Nik Haji. Apabila Tengku Ngah meninggal dunia, rumah ini menjadi kepunyaan Tengku Nik dan dinamakan Istana Tengku Nik. Rumah ini ditinggalkan kosong setelah Tengku Nik berpindah ke Istana Bara. Rumah ini telah dibeli oleh Aston Mining atau dikenali company LLT, iaitu Syarikat Perlongan Biji Besi di Dungu. Pada tahun 1970, rumah ini telah dirombak dari kawasan Istana Maziah, dipindahkan dan dibangunkan semula di Padan Negara Kuala Ibau, Kuala Terengganu. Pada hari Khamis 11 Jun 1987, rumah ini kemudiannya dipindahkan dari Kuala Ibau ke kawasan Kompleks Museum Negeri Terengganu di Bukit Losom. Pembinaan semula dilakukan pada awal Julai dan siap pada akhir Julai 1987. Assalamualaikum. Ini adalah rumah bujang berpilih atau berkembar yang telah dimiliki oleh Hajah Hasanah binti Kasim yang terletak di Jalan Hiliran, Kuala Terengganu. Pada tahun 1986, rumah ini telah didirikan semula di tapak mana ia sekarang. Rumah ini terbahagi kepada beberapa ruang, iaitu ruang hadapan, ruang ibu dan ruang dapur. Ia juga dilengkapkan dengan pintu maling. Tiang rumah yang tinggi memberikan keselesaan dan kemudahan kepada penghuninya untuk menjalankan aktiviti seharian seperti menganyam dan bertenung songket. Lantainya yang disusun dengan rapat dan jarang membolehkan pengudaraan dari atas rumah ke rumah bawah atau sebaliknya berlaku dengan berkesan. Dindingnya pula dianyam daripada bahan buluh dengan corak siku keluang dan dalam seli dengan dinding kayu kembung. Saya binti Sazli. Hari ini saya akan menceritakan sedikit sebanyak tentang rumah Limas Belanda. Rumah ini dibina sewaktu zaman pemerintahan almarhum Sultan Zainal Abidin yang ketiga. Rumah ini kemudiannya dijadikan tempat kediaman anak dia baginda Tengku Ngah Aisyah Hajah. Tempat asal rumah ini ialah di Jalan Kota Lama, Istana Maziah, Kuala Terengganu. Seterusnya, ruang hadapan rumah ini dikasihkan kepada para tetamu. Ruang kedua pula dijadikan ruang tidur, manakala ruang ketiga iaitu surung dijadikan tempat mesyuarat, majlis keramaian serta upacara khusus. Dinding rumah ini daripada jenis susunan biasa dan di bahagian atas pintu dan bahagian atas tingkap labur terdapat ukiran yang bermotifkan flora serta kaligrafi. Akhir sekali, di bahagian dalam rumah pula terdapat pintu gerbang berukir yang berfungsi memisahkan ruang serambi dan ruang rumah ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperkenalkan rumah Bujang Serambi Selasar. Pemilik asal rumah bujang ini ialah Tuan Haji Abdul Qadir atau dikenali sebagai Syekh Abdul Qadir Kolam. Rumah ini dibina pada tahun 1855 oleh anak-anak muridnya. Selain daripada ruang serambi, rumah ini dilengkapi dengan ruang yang dinamakan sebagai selasar yang berfungsi sebagai ruang mengaji. Ruang ini juga berfungsi sebagai tempat menjahit pukat dan menjalankan aktiviti. Dan ruang ini juga digunakan untuk aktiviti-aktiviti yang melibatkan kaum lelaki. Rumah ini dihadiahkan kepada Museum Negeri oleh Tuan Haji Hashim bin Muhammad pada tahun 1997 dan didirikan semula pada tahun 1997. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih.
Istana Tengku Long telah dibina pada tahun 1904 oleh Encik Han, iaitu salah seorang penukang yang terkenal di negeri Pahang, serta dibantu oleh beberapa orang lagi tukang yang lain. Tapak asal istana ini telah terletak kira-kira 30 meter daripada Sungai Besuk di Kampung Raja, iaitu sekarang dikenali sebagai Kota Putra. Istana ini didiami dan digunakan oleh Tengku Long bin Tengku Ngah sewaktu beliau memerintah Besuk. Kemudiannya, istana ini didiami pula oleh menantunya, iaitu Tengku Sulong. Struktur binaan istana ini berasal daripada jenis limas bukus atau perambung lima. Istana ini mengandungi beberapa bahagian seperti ruang menghadap, surau, bilik setapan, serambi, bilik beradu serta jemurang. Istana ini dihiasi dengan pelbagai jenis ukiran yang terdiri daripada motif awan larat, flora, geometri serta kaligrafi. Sebahagian besar bahan binaan istana ini adalah terdiri daripada kayu cengal yang diperolehi dari hutan daerah Besut. Tengku Long telah dibeli oleh Badan Warisan Malaysia pada tahun 1984 dengan kerjasama Petronas dan kemudiannya diserahkan kepada Lembaga Muzium Negeri Terengganu untuk kerja baik pulih dan pengurusan seterusnya. Pada bulan April 1986, istana ini telah dibawa ke Kuala Terengganu dan telah didirikan semula di kawasan Kompleks Negeri Terengganu, Bukit Losong. Saya Nya Afrika Bitadenan, pelajar MFU, ingin bertanya dengan soalan. Soalan pertama, mengapa tempat ini menjadi tarikan pelancong? Tempat ini menjadi tarikan pelancong sebab dia banyak tempat barang-barang yang bersejarah, macam barang-barang antik lah. Kalau macam pelajar tu anak-anak tu boleh kenal lah apa barang-barang yang bersejarah tu. Saya Putih Alim Sarah, wakil daripada MSU. Saya tanya Akak, mengapakah Akak merawat tempat bersejarah ini? Salah satu sebab lah untuk mengenal tempat-tempat yang bersejarah tu dan kita kenalkan kepada anak-anak kita. Jadi macam kalau dalam sejarah pun memang ada kan, jadi dia boleh kenal secara realiti lah benda tu, daripada tengok buku je. Jadi dia boleh tengok apa yang dalam buku tu dan dia boleh belajar yang realiti juga. Macam tu je lah. Terima kasih. Okey, nama saya Afiq Jasmidin dan saya ada soalan. Bagaimanakah untuk mengekalkan tempat atau bangunan bersejarah tersebut? Nak kekalkan bangunan bersejarah tu macam kita kena selalu baik pulih lah, supaya macam kita kena buat pembersihan supaya bila kita buat selalu pembersihan, ia akan selalu nampak lebih menarik untuk pelacur datang tengok lah. Itu je lah. Okey, soalan keempat. Pada pendapat anda, di manakah tempat bersejarah lain di Malaysia yang boleh dikunjungi pelancong dan mengapa? Tempat bersejarah yang dekat Malaysia lah. Kalau tu kat Melaka lah. Melaka pun menjadi tempat satu pusat pelacongan sebab dia ada barang-barang benda kita boleh sama jugalah dalam buku dengan tempat kita pergi tu sama realiti. Sebab Melaka pun tempat bersejarah juga. Itu je lah. Sudah. Okay. Terima kasih. Sebagai MSU akan menanyakan 4 soalan. Soalan pertama adalah mengapa tempat ini menjadi tarikan pelancong? First, kita ni datang dekat Muzium Negeri Terengganu kan. Tempat ni jadi tarikan pelancong sebab dia letak banyak benda-benda bersejarah dalam muzium ni. Macam saya masuk tadi dia detail macam pembuatan. Yang ni muzium kesenian. Dia detail pasal kain-kain, pembuatan batik dan banyak yang
dalam budaya dia banyak-banyak bangunan-bangunan yang lama yang preserve. So dia orang letak kat balik di tempat semula. Itulah. Sebenarnya saya ni suka sejarah. Jadi bila datang tempat-tempat macam ni dia menambahkan lagi knowledge kita. And then bila minat tu kita mencari benda yang macam macam jadi apa istana kan? Daripada sini kita tahu istana dulu saiz dia macam mana, dia punya dia punya susun atur dia macam mana. Benda-benda ni selain daripada minat boleh menambahkan pengetahuan. Aku cuma. Lagi? Punya soalan yang ketiga, bagaimanakah cara untuk mengekalkan tempat atau bangunan bersejarah? Dia cara dia preservation ni macam kerajaan negeri yang buat dia ada mungkin lah saya tak pasti tapi macam kayu-kayu ni dia ada perlu jaga dari segi apa serangga, dari segi perebutan, mungkin ada cara dia tapi saya bukan pakar nak tahu ada pendapat Encik, di manakah tempat bersejarah lain di Malaysia yang boleh dikunjungi oleh pelancong dan mengapa? Kalau saya dekat yang Kedah tu apa? Angkor Wat tu? Angkor Wat apa? Dekat yang selain Kuala Muda, saya di Lembah Bujang. Pemosa. Dia kawasan ni kawasan arkeologi. Kawasan tamadun awal Tanah Melayu. Yang mana dia buat apa? Dia cari gali dan jumpa banyak tapak binaan yang seawal abad Masih hingga 20 Masih, Lembah Bujang. Antara tempat bagi saya tempat yang menarik lah untuk pembelajaran daripada kata zaman-zaman dahulu punya bangunan. Ada fotografi dia, ada. Jadi Dekat sini. Ya, dekat sini. Kenapa dia tarikan pelancong? Mengapa tempat ni menjadikan? Saya in general sebab museum lah kan. Museum so of course orang akan datang lah untuk yelah study dia punya, getting to know dia punya history kan. And yelah all the stuff background, Terengganu punya background. Tapi tak sure lah kalau ada dia cover everything about Terengganu dekat sini kan. Tapi basically sebab museum lah kan. So museum dia jadi tarikan. Tapi rasanya dia